Assalamualaikum Ustaz. Kak Iza buka majlis dulu ya. Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, minggu lepas kita sampai ayat 64, sifat ketiga ibadur rahman. Mereka melaksanakan solat malam. Ini Ustaz nak huraikan tentang solat malam ke dengan nota yang Ustaz baru bagi tu? Ya. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk kita meneruskan kita memahami ayat-ayat yang akhir yang berada dalam surah Al-Furqan. Seperti yang dimaklumkan, kita sudah pun memasuki ayat yang ke-63 dan insya-Allah pada petang ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-64 dan yang berikutnya. Seperti yang kita sedia maklum bahawasanya ayat yang ke-63 sebelum ini Allah telah menyebutkan secara khusus satu pangkat gelaran bagi hamba-hamba Allah yang Allah memberikan rahmat kepada mereka. Mereka itu melakukan ibadat semata-mata mencari rahmat Allah. Mereka itu digelar dengan istilah ibadur rahman. Sebelum ini kita telah menyebutkan bahawa ciri-ciri ibadur rahman, jika kita melihat kepada ayat yang ke-63, ada dua ciri, ada dua sifat bagi ibadur rahman. Okay. Ada setengahnya tuan-tuan, ada di kalangan para ulama, mereka mencari sifat ibadur rahman ni, cara dia bagaimana adalah mereka melihat ayat depannya ada alladzina ataupun walladzina. Sebab itu kalau sesiapa yang menggunakan pendekatan, jika dia merujuk ayat 6 bermula daripada ayat 63 sehinggalah kepada ayat nombor 75, kalau tuan-tuan menggunakan pendekatan nak mencari sifat ibadur rahman itu, jika dilihat cara dia adalah dimulakan dengan ayat dia depannya mesti ada alladzina ataupun walladzina. Kalau tuan-tuan cari perkataan alladzina walladzina, itu yang kita akan menemukan ada lebih kurang lafaz sifat. Okey, ini pendekatan yang pertama. Okey, lepas tu kalau kita tengok pada ayat nombor 63, kita jumpa sekali saja perkataan alladzina yamshuna. Kita jumpa alladzina iaitu orang-orang yang. Jadi kalau menggunakan pendekatan sifat ibadur rahman, kalau dia ambil depan dia ada alladzina iaitu orang-orang yang, maka tetap akan jumpa ada 8 kesemua alladzina. Okay, tetapi itu adalah pendekatan yang pertama. Tetapi kalau pendekatan yang kedua, dia tidaklah hanya merujuk kepada alladzina, tetapi dia mengambil pendekatan adanya huruf waw. Macam ada huruf waw dan
Dan itu yang kita temukan pada ayat 63, kita jumpa ada dua sifat ibadur rahman. Kenapa jadi dua? Kerana kita ambil yang kedua itu adalah wa idza, dan apabila. Itu yang jadi ada dua. Okey. Jika kita menggunakan pendekatan melihat sifat ibadur rahman ini diambil dengan menggunakan juga dan, ada perkataan huruf waw dan itu, maka ayat 63 sebelum ini kita telah jumpa dua sifat bagi ibadur rahman. Okey, jadi hari ini ayat 64 kita akan masuk kepada sifat ibadur rahman yang ketiga. Okey, sifat ibadur rahman yang ketiga. Okey, tetapi ada setengahnya dia kata ayat 64 adalah sifat ibadur rahman yang kedua. Sebab apa? Sebab dia mengambil pangkal depannya adalah walladzina. Okey. Jadi yang ini tuan-tuan jangan terkelirulah. Sama ada tuan-tuan nak kata ayat 64 tu sifat kedua pun boleh, ataupun tuan-tuan nak katakan ayat 64 tu sifat yang ketiga pun boleh. Okey. Jadi ayat 64 tu mungkin Kak Liza ke Kak Syida boleh bacakan dulu ayat 64 tu bersama terjemahan dia. 64. 64. Ayat 64. Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Okey. Jadi kalau kita baca pada ayat yang ke-64 seperti yang saya paparkan di skrin Zoom ini, kita tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina. Okey, walladzina dan mereka ataupun dan orang-orang yang yabituna yang tekun mengerjakan ibadat kepada Rabb mereka. Ini saya telah terangkan pada minggu lepas, pada minggu lepas, kenapa ada huruf waw di sini li Rabbihim, menunjukkan apa? Mereka buat ibadat ini tujuan dia apa? Okey, kena letakkan kata kuncinya, mereka ini buat ibadat hanya untuk Tuhan mereka. Maknanya mereka buat ibadat semata-mata kerana Rabb mereka. Semata-mata kerana Rabb yang menciptakan mereka, yang memiliki diri mereka, yang mengaturkan kehidupan mereka. Okey. Bentuk dia bagaimana? Sujada, iaitu dengan sujud, kemudian wa qiyama, dan juga mereka berdiri. Ini juga telah kita sebutkan pada minggu yang lalu. Kenapa disebut sujud, kenapa disebut berdiri, inilah yang kita telah sebut pada kuliah yang lalu. Okey, sujud dan berdiri ni, kalau kita salat di waktu malam, tentu ada bentuk sujud dan mesti ada berdiri. Sebab kalau salat, dia mesti ada dua perkara ni, sujud dan juga berdiri. Kenapa dimulakan dengan sujud, kemudian baru berdiri? Kalau ikutkan berdiri dulu, barulah sujud kan. Kita berdiri dulu, lepas tu baru sujud. Tapi kenapa didahulukan sujud daripada berdiri? Okey, kita sudah ulas sebelum ini pada ayat ketika mana kita ulas pada ayat 60 sebelum ini, yang mana ayat 60 kita jumpa Allah memerintahkan supaya manusia ini sujud kepada Ar-Rahman. Okey, sujud kita telah kupas, ada dua sujud. Sujud berbentuk sujud seperti orang yang salat. Sujud juga merujuk kepada makna simbolik kepada ketundukan. Jadi apabila didahulukan sujud sebelum berdiri, maknanya Allah nak menunjukkan kepada keutamaan yang ada pada sujud.
Sebab apabila kita sujud, itu adalah simbolik kita rasa kita tunjukkan kehinaan kita. Kita menunjukkan kerendahan diri kita. Kan? Kita tidak sombong kepada Allah. Okey. Kemudian sujud ini juga sebenarnya merupakan tempat yang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyebutkan tentang sujud terlebih dahulu. Baru Allah sebut tentang berdiri. Okey, tapi ayat ni sebenarnya nak merujuk kepada ibadat apa ni kalau sujud dan berdiri. Lepas tu pada malam hari. Pada malam hari. Okey, jadi kita kena lihat apa kata ulama tafsir. Okey, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ayat 64 itu merujuk kepada mereka yang melaksanakan salat malam. Merujuk kepada mereka yang melaksanakan salat malam. So salat malam ni apa dia? Qiyamul Lail. Okay. Untuk kuatkan lagi tafsiran ayat ini tentang salat malam, kita tengok tafsir As-Sa'di kata apa. Okay. Syekh As-Sa'di mengatakan ayat 64 tadi maknanya mereka banyak melakukan salat malam. Mereka buat salat malam, betul. Sama seperti tafsir Al-Jalalain kata. Tetapi sifat salat malam mereka ni, mereka buat dengan penuh ikhlas kepada Allah. Ini yang kita sebut tadi. Kenapa ada kalimah li rabbihim? Bukan semua orang yang salat malam li rabbihim. Ada orang dia salat malam bukan kerana Allah. Ada orang mungkin dia salat malam kerana dia ingin nama, ingin pujian. Tetapi dalam ayat itu adanya perkataan apa? Li rabbihim, menunjukkan mereka salat malam dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Lepas itu kan ada disebut sujud. Sujud dan qiyam merujuk kepada apa? Adalah dengan menghinakan diri kepadanya. Menghinakan diri ni, kalau kita sujud kepada Allah, menunjukkan kerendahan kita, merujuk kepada hinanya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Okey. Berdasarkan dua ulasan tafsir ini, maka kukuhlah apa yang kita telah nyatakan sebelum ini, ia ada kaitan dengan qiyamul lail. Jadi untuk menguatkan lagi ibadat qiyamul lail ini, tuan-tuan dan puan, saya akan bentangkan kelebihan bagi ibadat qiyamul lail. Okey. Tuan-tuan ada nota tak yang qiyamul lail tadi? Dah ada, dah share letak dekat link. Dah ada. Dah ada dan tak dekat link dah. Ya, dah. Okey, sekejap ya. Kita tengokkan nota yang ini. Okey, tuan-tuan dapatkan kelebihan-kelebihan salat malam. Okey. Saya ambil sedikit waktu untuk mengupas tentang salat malam ini. Antara asbabnya kerana kita tidak lama lagi akan masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan kita perbanyakkan ibadat sujud dan qiyam. Kita sebut dengan istilah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan tu sebenarnya adalah qiyamul lail. Okey, jadi apa kelebihan yang ada pada salat malam? Okey, kita lihat yang pertama. Okey, nota ni nampak tak? Nampak kan? Nampak ya? Nampak Ustaz. Okey. Yang pertama, kalau kita buat ibadat qiyamul lail, kita telah mengikuti, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kelebihan yang pertama ini kita merujuk kepada hadis seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tada' qiyamal laili. Beliau mengatakan jangan
kamu meninggalkan qiyamul lail. Kenapa? Fa inna Rasulullahi kana la yada'uhu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Tengok. Rasulullah tidak meninggalkan ibadat qiyamul lail. Okey, Rasulullah tidak meninggalkan. Okey, kemudian sekejap. Tuan-tuan sekejap ya, izinkan saya ni sekejap saya tutup kembali, saya nak buka kembali kejap. Sebab slide tu saya seperti tidak simpan. Sekejap ya. Okey. Baru saya boleh buka dekat sini. Okey. Okay, nampak kan? Okey, kita patah balik yang tadi tu. Okey, baru dia boleh conteng sikit. Okey. Kat sini tadi nampak kecil sangat ke besar? Kalau saiz macam ni boleh jelas tak? Boleh nampak? Dekat laptop jelas lah, kalau phone mungkin kecil sikit, tak apa, boleh zoom kan? Ya ke? Oh, lepas ni semua kena beli laptop. Okay. Kalau dekat phone boleh zoom. Kalau dekat phone tu tuan-tuan boleh besarkan dia, zoomkan dia, besarkan sikit. Okey, saya kena kecilkan sikit. Okey. Sabda Nabi kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Tidak meninggalkannya. Bagaimana bentuk Nabi tak meninggalkannya? Kata Aisyah, wa kana idza marida, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, au kasila, ataupun Nabi sangat keletihan, salla qa'ida, Nabi akan salat dalam keadaan duduk. Tengok, Nabi SAW punya tak nak meninggalkan salat malam ni. Kalau dia sakit, dia tetap salat. Tapi dia salat macam mana? Dia salat dalam keadaan dia duduk. Kalau dia letih, Nabi buat salat dalam keadaan yang duduk. Maknanya Nabi tidak meninggalkan salat malam. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Justru itu tuan-tuan puan, maka marilah kita meraih gelaran ibadur Rahman adalah dengan kita menghidupkan malam dengan ibadat qiyamul lail. Bukan sekadar itu, tapi ada banyak kelebihan lain. Okay, kita lihat kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua inilah tajuk yang sedang kita pelajari, iaitu gelaran ibadur Rahman. Okay. Tanda hamba Allah yang sebenar, saya bawakan kembali ayat 64 tu. Jadi saya tak perlu ulaslah ayat 64 ni sebab kita dah baca tadi. Jadi ini adalah tanda yang kedua. Maknanya kalau kita nak dapat kelebihan yang kedua, ada pada ibadah qiyamul lail. Okay, jelas betul kelebihan yang kedua. Okay, kita terus pergi kepada kelebihan yang ketiga. So kalau kita buat ibadat qiyamul lail, ya, kelebihan dia, kelebihan dia adalah salah satu daripada ciri hamba yang dia suka buat baik. Hamba yang suka perbaiki diri. Maksudnya hamba yang suka buat amal yang baik. Dia suka nak baiki diri dia ada pada salat malam. Okey, ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat nombor 16 sampai ayat nombor 18. Okey. Dalam ayat ini kita tetap mencari perkataan bermula pada ayat sini. Okey, dekat dalam nota ni yang ini saya tak terjemahkan ya. Ini saya tidak menterjemahkan, tapi boleh ambil pada sini terjemahan dia. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Okey. Sebelum tu, kalau boleh tuan-tuan kena rujuk ayat nombor 15 tu tentang apa. Sebab ayat ni saya bawa terus ayat yang ke-16. Tapi kalau tuan-tuan buka pada ayat yang ke-15 Suratul Zariyat, kita akan menemukan mereka ni siapa sebenarnya. Okey, jadi kalau kita buka pada ayat yang ke-15 surah Az-Zariyat, tuan-tuan akan menemukan terlebih dahulu Allah mengatakan orang yang bertakwa itu dia berada dalam taman syurga. Mereka akan menemukan mata air yang terpancar. Lepas tu baru Allah sebut ayat nombor 16 ni.
Okay, Allah mengatakan apa ciri mereka yang boleh dapat berada di dalam syurga yang mata air terpancar. Allah kata innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Okey, jumpa tak perkataan muhsinin. Muhsinin maknanya Allah kata sesungguhnya mereka di dunia dulu adalah orang yang suka berbuat apa? Kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Orang yang suka untuk mengubah diri menjadi baik. Orang yang suka buat kebaikan. Dia panggil muhsinin. Okey, lepas tu diterangkan lagi. Al-muhsinin ni apa kebaikan yang dia suka buat? Diterangkan pada ayat nombor 17. Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Okay. Di dunia dulu, mereka tidur sikit sahaja pada waktu malam. Okey, ayat dia dekat. Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Okey, mereka tidur sedikit sahaja pada waktu malam. Mereka buat apa tidur sikit dia pada waktu malam? Salah satu tafsiran ayat ini merujuk kepada manusia yang mengisi malamnya itu adalah dengan qiyamul lail. Itu salah satu tafsiran ayat. Okey, jadi jumpa perkataan muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu dalam nota tu saya letakkan tajuk kelebihan ketiga, ciri hamba yang muhsin, yang suka berbuat kebaikan. Jadi salah satu ciri hamba yang suka nak jadi baik, nak jadi orang yang baik, ada pada ciri dia sikit malamnya tidur tak banyak, tetapi dia hidupkan dengan qiyamul lail. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, kelebihan yang keempat yang ada pada qiyamul lail adalah ia merupakan ciri iman yang sebenar. Maksudnya adalah sebenar-benar tanda orang yang beriman. Okey, tanda orang itu benar-benar beriman maka ada pada qiyamul lail. Okey, mari kita lihat ayat rujukan dia. Okey, ayat rujukannya adalah kita ambil dalam suratul Sajadah. Okey, ayat 15 sampai ayat nombor 16, muka surat nombor 416. Okey, kita lihat ayatnya. Okey. Ayat yang innama yu'minu. Innama yu'minu ni, kenapa saya highlightkan dengan warna biru dekat sini? Inilah, sekejap ya. Inilah sebenarnya, saya, laptop saya ni masalah sekejapnya. Dia, okey. Cuba ya, kembali ya. Okey, tengok dekat ayat innama yu'min. Innama yu'min. Apa maksud innama yu'min? Nampak? Yang sebenar-benarnya beriman. Ini kata kunci dia. Innama ni sebenarnya dia merujuk kepada makna pengkhususkan. Inna sesungguhnya. Ma tu maknanya hanya sebenar-benarnya orang yang beriman tu. Okey. Apa tanda orang yang sebenar-benar beriman? Okey, lepas tu disebutkan. Okey, orang yang sebenar-benar beriman kepada apa? Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami lah. Okey, apa dia? Salah satu daripada ciri dia ayat 15 tu, mereka ni kalau diberikan peringatan, nasihat melalui ayat-ayat Quran, mereka cepat-cepat tunduk, mereka sujud, mereka bertasbih, puji Tuhan mereka. Okey. Lepas tu satu ciri yang lain Allah kata apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dekat sinilah istidlal ayat dia. Mereka itu juga menjauhkan diri dari tempat tidur mereka. Mereka menjauhkan diri dari tempat tidur mereka ni merujuk kepada apa?
orang yang dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Dia tak nak lama-lama dia dekat dengan tempat tidur dia. So dia bangun untuk dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Okay, ini tanda innama yu'minu. Okay, jelas tuan-tuan perkaitan dia. Jadi maksudnya innama yu'minu dekat sini. Ya. Okay, innama yu'minu di sini salah satu cirinya apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Okay, kalau dah jelas, kita lanjutkan lagi dengan kelebihan yang kelima. Okay, orang yang buat ibadat qiyamul lail ni, Allah punyalah suka, Allah suka Allah letakkan di dalam Al-Quran sebagai perbandingan. Allah jadikan orang yang menghidupkan malam ni dengan qiyamul lail, Allah jadikan manusia ini dibandingkan dengan orang yang jahat, orang yang kufur, orang yang musyrik, kan? Allah bandingkan dia dengan orang yang beriman yang dihidupkan qiyamul lail. Okay, mari kita lihat ayat dia. Okey, kalau kita buka dalam surah Az-Zumar. Okey, buka dalam surah Az-Zumar ayat nombor 9, buka surah 459. Tuan-tuan dan puan-puan akan menemukan Allah menjadikan orang yang menghidupkan malam dia dengan ibadat ni dengan membandingkan kumpulan yang satu lagi. Kumpulan yang satu lagi kalau nak tahu, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 8. Sebab ni ayat nombor 9. Jadi, kita kena tengok ayat nombor 8 dia. Kita kena tengok pada ayat yang ke-8. Allah nak buat pembandingan antara manusia ayat nombor 9, ni ayat nombor 9 dengan manusia pada ayat nombor 8. Okey, ayat nombor 8 ni kalau kita lihat pada muka surat 459, kita akan menemukan kumpulan manusia yang mereka ini kufur kepada Allah. Kita ayat nombor 8. Tapi dekat anotan ni saya tak bawa ayat nombor 8 ya. Saya terus bawa ayat yang ke-9. So Allah nak bandingkan ayat 9, manusia dekat ayat 9 ni dia tak sama dengan manusia dengan ayat nombor 8. Tetapi contoh perbandingan itu Allah bawa kepada contoh orang yang hidupkan malam dia. Kita baca ayat dia. Okey, kita baca ayat dia. Allah SWT berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima. Okay, kita ambil dekat sini ayat dia. Okay. Allah kata, engkaukah yang lebih baik? Engkau lebih baik ni merujuk kepada siapa? Ayat yang ke-8 tadi. Okey. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat? Qanitun ni maksudnya orang yang taat. Taat dengan apa? Ana al-laili. Orang yang taat, dia buat ibadat waktu malam. Tapi ayat ni dia tak sebut secara terang apa dia buat pada waktu malam tu. Tapi Allah kata orang yang qanitun, yang dia taat dengan ibadat pada waktu malam. Tapi kalau kita tengok ayat lepas tu, Allah kata ada ayat sajidan. Oh, mereka bersujud. Maksudnya kalau sujud tu apa? Lepas tu qa'ima, mereka berdiri. Tak? Maknanya kalau ibadat sujud, ibadat berdiri waktu malam, maknanya ibadat apa tu? Qiyamul lail. Dekat sini pun kita jumpa Allah dahulukan sajidan, baru Allah sebutkan qa'ima. Jelas tuan-tuan perempuan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita tak
baca, kita tak ulas keseluruhan ayat sebab kita bukan nak tadabbur keseluruhan ayat, tapi kita nak cari dalam Quran ini kat mana kemuliaan, kehebatan orang-orang yang buat ibadat qiyamul lail. Boleh jadikan sebagai perbandingan dengan kumpulan yang satu lagi. Okey, selesai. Okey, kemudian kita tengok Ayat Az-Zumar ayat 9. okey, kita tengok yang keenam. Okey, yang keenam, orang yang kalau kita nak termasuk orang yang termasuk dalam senarai orang-orang yang bersyukur, ya, salah satu ciri dia ada pada qiyamul lail. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Okay, kita tengok dalil dia. Okay, yang keenam kita tengok. Okay, Aisyah radhiyallahu anha, ini kita hadis ini sangat masyhur. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam hatta tatafattara qadamahu, sehingga kedua tapak kaki Nabi ini sampai merekah. Rosak tapak kaki Nabi ini. Dia buat apa? Minal laili, solat malam lah. Okay. Nabi solat malam. Okay. Kenapa Aisyah pula yang beriwayatkan hadis ni? Sebab Nabi dia salat malam di dalam rumahnya. Jadi yang tahu Nabi salat malam tentulah isteri-isterinya. Seperti mana kata Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Aisyah berkata, mengapa engkau sanggup buat hal yang sedemikian? Maknanya Aisyah kata, mengapa engkau sanggup salat malam sehingga kedua tapak kakimu menjadi merekah? Kenapa sanggup buat macam tu? Sedangkan kata Aisyah, ghafarallahu laka, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah juga telah mengampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya, kenapa Nabi perlu lagi bersungguh-sungguh nak solat malam macam tu? Sedangkan apa? Dosanya yang lalu Allah dah ampunkan. Kalau ada dosa yang akan datang pun, kalau ada pun Allah telah ampunkan. Jadi kenapa perlu solat malam sampai kaki Nabi ini boleh merekah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca hadis ini, tersentak juga kita ni sebenarnya. Kan? Jauh cara Nabi berfikir, cara Nabi ibadat tu. Kan? Kita ni dalam banyak dosa. Kan? Tapi kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita. Kan? Tapi apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Ini jawapan Nabi. Dan Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur? Tengok jawapan Nabi apa? Nabi buat salat malam tu sebenarnya apa Nabi nak buat tu? Sebab Nabi nak jadi hamba yang sangat bersyukur. Okay, nampak tak yang ada pada salat malam? Okay, hadis riwayat Al-Bukhari muttafaqun alaih. Okay, selesai. Okay, kita pergi kepada kelebihan yang ketujuh. Daripada 17 kelebihan, yang ketujuh. Okay, salat malam ni adalah tanda orang yang ingat daripada Allah. Okay, kita tengok dia punya apa dalilnya, ya. Okay. Dalam hadis, seperti mana kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda apa? Idza ayqadha rajulu ahlahu min al-laili, apabila seorang lelaki dia membangunkan keluarganya, maknanya isterinya untuk salat malam. Okey. Fa sallaya, lalu mereka berdua ni, suami isteri ni pun kerjakanlah salat.
Au salla raka'ataini jami'a, ataupun mengerjakan salat 2 rakaat bersama. Maksudnya macam ni. Okey. Kalau kita baca dalam hadis ni, kita jumpa Nabi sebut keluarganya, betul tak? Siapa keluarganya? Tapi kalau kita baca dalam fasallaya, maknanya 2 orang, maknanya isterinya. Okey. Yang pertama ni, mereka mengerjakan solat ni, maksud dia apa? Dia buat sendiri-sendiri. Maksudnya suami dia semayang sendiri, isteri dia semayang sendiri. Maknanya tak berjamaah lah. Ataupun mereka mengerjakan salat 2 rakaat bersama. Maknanya apa? Maknanya mereka berjamaah. Okey. Maka kedua-dua insan ni, lelaki, suami tadi, isteri tadi, Allah gelar mereka ni sebagai apa? Kutiba fi dzakirina wadzakirati. Maka kedua-duanya, kata Nabi SAW, dicatat, ditulis sebagai adzakirin, adzakirat. Apa tu zakirin? Orang yang banyak berzikir dari orang lelaki, adzakirat orang yang banyak berzikir di kalangan orang perempuan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Jelas tak tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. So kalau boleh, ini yang kita nak ya, dalam hidup kita ni yang sangat bahagia sebenarnya adalah kalau kita boleh, kalau lelaki dia gerakkan isteri dia bangun. Kalau tidak, boleh kedua-duanya. Isteri pula menunjukkan suaminya bangun. Untuk apa? Buat solat malam. Kalau sembahyang tu subuh 6 suku, 5.30 dah boleh gerak untuk bangun. Kan boleh salat sama-sama. Ataupun isterinya salat sendiri, suaminya salat sendiri. Ajak supaya apa? Supaya kita nak dapat gelaran adzakirin dan juga adzakirat. Okey, jelas saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian yang ke-8, solat malam ini merupakan di antara satu sebab Allah Ta'ala boleh masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmatnya. Okey, dalilnya apa? Mari kita tengok hadis dia. Sabda Nabi SAW, seperti mana kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Okey. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Okey, nombor 1 dekat sini, sebarkan salam. Ni perbuatan pertama. Yang kedua apa? Berilah makan. Nombor 3 apa? Wasilul arham, sambung silaturahim. Okey, nombor 4 apa? Nombor 4 tu, inilah yang kita nak ambil sebagai apa amal yang kita kaitkan dengan apa yang sedang kita belajar. Apa di nombor 4 tu? Nabi kata, wasalu bil laili wan nasu niyamun. Kejap saya padam. Kita sambung sikit kat sini. Ini hadis dia. Apa dia? Salatlah, kejap ya. Salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Apa tu? Qiyamul lail. So, kalau kita salat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, Allah bagi apa dekat kita? Nabi kata, nescaya kamu akan masuk syurga. Nampak? Masuk syurga. Okey. Masuk apa? Masuk syurga. Okey. Dapat tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Okey. Dah selesai. Okay, jadi kita terus kepada yang ke-9. Ibadat qiyamul lail ini, orang yang buat qiyamul lail ni, dia akan dapat darjat yang tinggi. Lepas tu kalau kita bincang kan, macam mana cara nak dapat darjat yang sangat tinggi, macam mana cara nak mendapat darjat yang tinggi? Salah satu caranya adalah pada ibadat qiyamul lail. Okay, kita tengok dalil dia. Okay. Nombor 9 ni, ini dikaitkan dengan jenis bilik yang lutsina. Bilik ni,
Allah bagi nanti dalam syurga. Okey, sabda Nabi SAW, kita tengok dia ni. Sesungguhnya di dalam syurga tu ada bilik-bilik yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Bahagian luar boleh nampak dari dalam. Macam mana tu? Dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Maknanya ini adalah bilik yang luksina. Dia punya hebat tu, cantik dia tu. Dalam boleh nampak cantik, luar pun nampak cantik. Macam kita kadang luar taklah cantik sangat, dalam baru cantik. Kadang-kadang luarnya cantik, dalamnya Masya Allah. Tapi ni dalam, dari luar nampak cantik, dari dalam pun nampak cantik. Boleh nampak dua-dua. Bahagian luar dapat dilihat dari dalam boleh nampak dari luar. Maknanya ini adalah bilik yang sangat istimewa. Okey, bilik tu, bilik-bilik macam ni Allah nak bagi kat siapa tu? Tapi ni dalam syurga. Tengok ya, dalam syurga. Kenapa kita berbicara dengan syurga? Sebab perbezaan jenis bilik. Tempat tinggal bergantung kepada amal. Jadi Allah kata dalam hadis ini, bilik-bilik itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Yang pertama, orang yang memberikan makan pada orang lain. Orang yang berkata dengan perkataan yang lembut. Okey, selalu berpuasa, menyebarkan salam. Dan satu lagi kita nak, apa dia? Dia salat malam di malam hari ketika manusia sedang tidur. Inilah yang kita sedang bicarakan. Jelas, saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Maka saya Ibnu Khuzaimah. Okey tuan-tuan. Kita lanjutkan lagi dengan kelebihan yang ke-10. Okey. Solat malam ni, kalau kita tengok dekat sini sekejap. Okey. Solat malam ni ia dijadikan sebagai tanda dalam ramai-ramai orang beriman ni, siapa yang paling mulia. Tuan-tuan, kita manusia ni dia tak sama tau. Darjat dia, pangkat dia di sisi Allah. Dan kita belajar ada kumpulan manusia yang dia as-sabiqun, ada yang golongan kanan, betul tak? Jadi kalau kita nak jadi orang yang beriman tetapi dapat lagi pangkat lain, yang mulia orang beriman ni ada pada salat malam. Mari kita tengok hadis dia. Okey, sabda Nabi SAW ketika mana Jibril alaihi salam telah menemukan Nabi SAW, maka Jibril pesan kepada Nabi SAW. Apa pesanan Jibril kepada Nabi? Jibril kata begini, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyutun." Hiduplah sesuka hatimu, tetapi engkau pasti akan mati. Jibril ingatkan kepada Nabi. Kemudian wa'mal kemudian yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hati, tapi engkau pasti mendapatkan balasannya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintalah siapa-siapa yang kau suka, tapi kau ingat kau akan berpisah dengan dia. Tengok hadis ni cantik kan? Boleh nak buat suka hati, tapi ingat mati nanti. Cintalah siapa-siapa yang kau suka untuk cintai, tapi ingat kita akan berpisah dengan dia. Buatlah sesuka hati, tapi ingat apa yang kita buat tu akan diberi balasan. Jibril berkata lagi, dekat sini yang kita nak dapatkan dia apa poin penting dia. Kemudian Jibril kata lagi, "Ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamul laili." Dekat sini dia kata pada pesanan Jibril kepada Nabi SAW, apa dia? Okey, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang yang beriman itu ada pada salat malamnya. Nampak tak? Kemuliaan seseorang yang beriman itu ada pada salat malam. Tuan-tuan jelas untuk kelebihan nombor berapa ni? Yang
Berapa tadi ni? Yang ke-10 Okey. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi manusia yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, ada pada solat malam. Okey. Kemudian kita lanjutkan. Yang ke-11 daripada 17. Okey, orang yang solat malam ni, ia boleh jadikan solat malam ni untuk dia kumpul pahala yang banyak sebenarnya. Dapat keberuntungan yang besar dari sudut pahala yang banyak. Okey, macam mana nak dapat pahala yang banyak daripada solat malam? Okey, kita tengok dalam hadis. Okey, dalam hadis saya kecilkan sikit kot Okey. Moga-moga nampak Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, sesiapa yang membaca 10 ayat. Okey. Sesiapa yang membaca 10 ayat. Maksud dia dikaitkan dengan apa? Pahala membaca Al-Quran. Sesiapa yang membaca 10 ayat semasa qiyam salat malam, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Tapi dia baca Quran tu waktu bila? Masa salat malamnya. Okey, masa qiyamul dia baca. Okey. Sesiapa yang membaca 100 ayat semasa qiyam, dia dicatat sebagai orang yang qanitin. Minal qanitin, orang yang taat. Dan sesiapa yang membaca 1000 ayat semasa qiyam, maka dicatat baginya perbendaharaan harta yang berupa pahala. Ni yang kita kata keberuntungan banyak tu. Beruntung banyak tu sama ada yang biru-biru ni lah. Sama ada kita tak dicatat sebagai orang yang lalai, ataupun naik sikit pangkat kita, orang yang qanitin, orang yang taat. Naik lagi pangkat kita, kita dapat berupa pahala yang sangat banyak. Tapi dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada berapa ayat yang dia baca. Membaca Al-Quranul Karim. Maklumat ni, membaca ayat-ayat ni dia tak sama dengan kita baca waktu siang. Kalau kita salat waktu siang, dia tak sama dengan kita salat pada waktu malam. Sebab dikaitkan dengan malam. Okey, selesai untuk hadis sahih riwayat Abu Daud. Okey, kita lanjutkan lagi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, yang ke-12, solat malam ni kelebihan dia itulah gaya hidup orang soleh yang terdahulu. Okey, orang soleh terdahulu, mereka ini hidup dengan qiyamul lail. Okey, nombor 13, cara nak mendekatkan diri kepada Allah ada pada qiyamul lail. Nombor 14, qiyamul lail dapat menghapuskan dosa-dosa. Okey. Yang ke-15, qiyamul lail boleh mencegah daripada keburukan. Kalau kita nak jadi orang baik, kalau kita nak dosa ni kita rasa macam kita nak minta Allah jauhkan kita daripada dosa, ada pada solat malam. Okey. Saya ulang kembali 12, 13, 14 dan 15 ni ia berada pada satu hadis. Ini hadis dia. Ni dalam satu hadis ni ada 4 kelebihan solat malam tadi. Nombor berapa tadi? Nombor berapa tadi? Nombor 12, 13, 14 dan 15 ada dalam satu hadis ni. Okay, kita tengok hadis ni. Sabda Nabi SAW seperti mana riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, hendaklah kamu melakukan salat malam. Okay, dekat sini ada salat malam. Alaikum biqiyamil laili. Okey, apa maksudnya kenapa Nabi suruh kita buat salat malam? Qiyamul lail. Nabi kata fa innahu da'bu salihin qablakum. Ini nombor 1. Ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu.
Okey, ni nombor 12 tadilah kan, betul tak? Okey, orang saleh sebelum kamu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Yang kedua, solat malam tu mendekatkan kamu kepada Rabb kamu. Nombor berapa? Ini yang kedua lah, Nombor kelebihan yang 3, kedua. Ini nombor nombor 13. 13 lah. Dia 13 lah. Okey. Lepas tu, wa makfaratul lisayyiati. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini nombor berapa tadi? Nombor 14 kan? Tapi kita letakkan dia kelebihan yang ketiga. Pak. Lepas tu yang keempat apa? Wa manhatun lil ithmi. Dia dapat mencegah perbuatan dosa. Ni jadi nombor 4. Tapi kalau kita gabungkan daripada kelebihan nombor 1 sampailah yang ke sini, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi, ini nombor berapa tadi? 12, betul? Ini kelebihan ke-12. Ini kelebihan ke berapa? 13. Okay. Ini kelebihan yang ke-14. Ini kelebihan yang ke-15. Okey, jelas 184. Hadis Hasan, statusnya Hasan, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, dan juga riwayat Ibnu Khuzaimah. Okey, tuan-tuan, setakat ni boleh ikut untuk kelebihan solat malam. Okey, sikit lagi sebelum tu saya nak tunjukkan lagi dalil lain, hadis lain menunjukkan macam mana Allah tu dekat dengan kita. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, dalam hadis ni kita semua sedia maklum, hadis ni juga pernah tuan-tuan dengar, yang mana sabda Nabi SAW, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya fi jawfil lailil akhir adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Yang ini kalau dibincangkan lagi kan, bila waktu kita dekat dengan Allah, paling dekat lagi adalah pada malam yang hujung. Macam tu. Jadi Nabi pesan apa? Apabila engkau mampu, jika kau boleh buat, menjadi orang yang berzikir pada Allah pada waktu itu, kata Nabi, fakun, Nabi kata lakukanlah. Ini menunjukkan apa? Paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ni saya nak kata tadi itu. Dekatnya kita dengan Allah ada pada salat malam. Terutama sekali pada penghujung malam yang akhir. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Okey, tuan-tuan, selesai. Okey, kita lanjutkan satu lagi dalam hadis lain. Okey, ni saya nak tunjukkan hadis lain tentang boleh mencegah daripada keburukan tadi. Yang nombor berapa tadi? Yang nombor 15 kan? Kita tengok hadis lain ya, tengok. Ada hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan lelaki tu dia laporkan, dia cerita kepada Nabi, dia kata sesungguhnya si fulan ini dia salat malam, namun di pagi hari dia mencuri. Nabi kata ada seorang Nabi dilaporkan ada seorang lelaki ni, dia ni salat malam tapi pagi dia mencuri. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW bersabda, sayanhahu ma taqulu. Sesungguhnya apa yang kau katakan akan mencegahnya. Maksudnya apa? Sesungguhnya apa yang kau katakan akan mencegahnya. Maknanya Nabi nak kata, salah satu tafsiran hadis ni membawa maksud apa? Kalau dia solat juga, nanti suatu ketika solat tu nanti akan halang dia mencuri. Maksud dia macam tu. Nabi kata tak apa. Nabi kata bukan Nabi mengiyakan perbuatan curi tu. Tapi Nabi kata kesan daripada solat tu nanti lama-lama akan lama-lama akan mencegah orang tu daripada dia mencuri. Okey, selesai. Okey, kita masuk yang ke-16.
kedua yang terakhir sekali kelebihan qiyamul lail, salat yang paling afdal, yang paling utama selepas salat fardu adalah qiyamul lail. Okay, mari kita lihat hadisnya. Sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da ramadhani. Okay, kita ambil yang sini terus. Wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul laili. Dia dekat sinilah. Okay, Nabi kata apa? Paling utama, Nabi kata, bukan Nabi kata macam ni, afdalus siyam. Okay, paling utama selepas salat fardu adalah salat malam. Maksudnya, seafdal salat ba'dal fariidati salatul laili. Paling afdal, paling utama kalau banyak-banyak salat ni selepas salat fardu adalah salat malam. Nampak tak? Paling utama selepas salat fardu adalah salat malam. Okay. Jelas tentang perempuan? Tentang hadis ni. Dan yang terakhir sekali, salat malam ni juga merupakan di antara tempat waktu doa mudah untuk mustajab. Kalau tuan-tuan nak doa itu mustajab, diperkenankan oleh Allah, ada pada waktu malam. Tambah-tambah lagi kalau kita salat, kita doa di dalam salat, Allah berikan kita doa, Allah perkenankan. Dalilnya apa? Okay. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya dalam satu malam, inna fil laili la sa'ah, ada satu waktu, la sa'atan, ada satu waktu yang tidak ada seorang Muslim yang dia apa? Dia minta kepada Allah kebaikan. Yas'alullaha khaira. Dia minta apa pun kebaikan kepada Allah. Dari sudut urusan dunianya, begitu juga urusan akhiratnya. Illa a'tahu iyyahu. Melainkan Allah pasti akan memberi apa yang diminta tadi tu. Tuan-tuan nak minta apa urusan dunia? Boleh. Nak minta urusan akhirat? Apa-apa hajat? Allah berikan. Dan Nabi menyebutkan, waktu yang mustajab itu, kata Nabi, waktu yang kalau dia doa, dia minta, Allah akan kabulkan, waktu itu ada pada setiap malam. Ada pada setiap malam. Malam ni ada, malam besok ada, malam lusa ada, setiap malam waktu tu ada. Sangat mustajab doa yang diminta. Okay. Untuk dapatkan lagi waktu itu, waktu malam tu yang mana satu? Maka ada hadis yang terakhir sekali yang kita nak nukilkan. Sabda Nabi SAW, Rabb kami turun pada setiap malam ke langit dunia. Okey. Salah satu maksud hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ia membawa maksud rahmat Allah. Okey. Rahmat Allah ini banyak diturunkan pada setiap malam ke langit dunia. Ketika bila yang ini? Masih berbaki 1/3 malam terakhir. Yang ini. Masih berbaki 1/3 malam terakhir. Lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Fa'astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyah, pasti aku memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okay, ini kita boleh dapat waktu bila? Kalau kita buat salat malam. Dan kalau kita tak salat pun dapat juga. Dia tak salat, tapi dia doa. Boleh juga. Tetapi dalam banyak-banyak waktu yang mustajab doa, dia doa dalam sujud, ketika dia salat, lagi mustajab doanya. Berganda-ganda lagi mustajabnya. Maka selesailah kita 17 kelebihan yang ada pada salat malam. Lanjutan daripada kita pelajari ayat nombor 64 bagi surah Al-Furqan. Ada apa soalan?
sebelum kita Ustaz, ya dekat chat saya ada pastekan soalan di Facebook. soalan apa tu? Soalannya, sebarkan salam tu macam mana Ustaz? Boleh bagi contoh? Oh, sebarkan salam maknanya banyak mengucapkan salam. Dia bukan banyak kata hai, good morning, yang tu tak termasuk. Dia yang menyebarkan salam tu ucap salam lah. Jumpa orang ni bagi salam, kenal ke tak kenal, bagi salam aja. Dia maksudnya orang yang banyak memberi salam. Sebarkan salam tu banyak bagi salam. Mula-mula dijumpa kawan dia dekat depan, contohnya dia jumpa kawan dia dekat jumpa dekat depan rumah dia, Assalamualaikum, bagi salam. Lepas tu jalan lagi, jumpa lagi kawan dekat kedai pula, jumpa lagi, Assalamualaikum lagi. Itu maksudnya orang yang banyak memberi salam. Itu maksud dia. Sebarkan salam maksudnya banyak mengucapkan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ada. Bagaimana salam dengan setiap guru? Ia dia termasuk di antaranya lah. Tapi kalau boleh janganlah ialah setengah ni kan sekarang guna simbol je. Kita nak cepat kan? Letak je gambar simbol. Assalamualaikum. Moga-moga dapat jugalah pahala tu. Cuma dia moga-moga dapat sebab kita ucapkan salam. Ya, dia termasuklah dalam memberikan salam. Okey. Lagi tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, kalau berjabat tangan ini kelebihan lain. Yang tadi hanya ucapan salam ya. Ucapan salam ia boleh berlaku tanpa musafahah, tanpa berjabat tangan pun boleh, nak berjabat tangan pun boleh. Tapi kalau berjabat tangan dia ada kelebihan lain. So kalau kita tengok macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi dia berjabat tangan, Nabi tak akan lepas tau. Orang lain akan lepas dulu, tapi Nabi tak akan lepas untuk dia disalam. Gugurnya dosa lah. Gugurnya dosa, dosanya akan berguguran kesan daripada dia salam tadi tu. Dia berbeza ya. Ucap salam bukan bermaksud hulur tangan untuk bersalaman. Itu dua benda berbeza. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan lain sebelum kita lanjutkan lagi. Sikit lagi. Kita nak masuk ayat satu lagi, lepas tu kita berhentilah. Ada pertanyaan lain tak? Dekat FB ke? Lain ada? Kat Facebook tak ada dah. Tak ada. Boleh tanya secara verbal ya, kalau ada apa-apa pertanyaan, perbincangan kita pada petang ini. Okey, kalau tak ada, kita masuk satu ayat lagi boleh tuan-puan. Ayat nombor 65. Saya paparkan sekejap nota. Okey, kita masuk kepada yang sifat ibadur rahman yang keempat ya. Sifat ibadur rahman yang keempat, dia sebenarnya bukan berdoa saja ya. Bukan berdoa saja. Yang keempat ni adalah takut sangat daripada api neraka. Maksudnya sifat yang keempat ibadur rahman, dia takut kepada azab api neraka. Takutnya itu boleh ditunjukkan melalui dia selalu doa. Okey, ni tak jauh daripada api neraka. Okey, tengok ayat dia. Okey, boleh bacakan ayat ni sekejap, ayat 65. Siapa nak baca ayat 65 ni? A'udzubillah. Ustaz, saya baca. Okey, silakan. Qari'ah dari negeri Selangor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahanam dari kami, sesungguhnya azab seksa itu adalah mengertikan. Apa? Tahu saya punya ni tulis mengertikan. Tak faham. Mengertikan? Waduh. Itu ambil yang mana tu? Mengertikan. Kita punya terjemahan apa? Kalau yang inna azabaha kana gharama. Kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Oh, bukan mengerikan. Ayat 65.
Oh betul lah. Kami berdasar dari kekal. Okey. Okey. Satu lagi ayat. Puan Syahriah 66. Oh, okay. Innaha Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. oh tempat tinggal, tempat penetapan. Okey. Ayat ni seperti kita katakan tadi, ayat ini boleh dijadikan sebagai sifat yang keempat bagi ibadur rahman. Mereka ini selalu takut dengan azab api neraka. Mereka selalu takut dengan azab api neraka. Okey. Cara mereka takut kepada azab api neraka itu, Allah kata mereka juga sentiasa yaqulun, maksudnya mereka sentiasa berdoa. Okey, dengan berkata Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbana srif anna, jauhkanlah azab neraka itu daripada kami. Azab Jahannam itu daripada kami. Okey, kalau sebut Jahannam, ia bermaksud apa? Ia adalah bermaksud neraka lah. Okey, Jahannam merupakan salah satu daripada nama neraka. Okey, dalam ayat ni ada dua penjelasan tentang kenapa mereka ni selalu minta pada Allah, doa selalu pada Allah, minta jauh daripada azab api neraka. Apa penjelasan dia yang pertama? Kenapa mereka takut dengan azab api neraka Jahannam ni? Kenapa mereka minta selalu dipalingkan? Jawapan nombor satu ada pada ayat 65 tu. Ayat dia pada inna azabaha kana gharama. Ini adalah sifat pertama azab api neraka Jahannam tu. Kenapa? Azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Maksudnya orang masuk neraka ni dia akan binasa, dan binasa dia itu berpanjang. Itu sebab pertama kenapa ibadur rahman ni selalu doa pada Allah, jauhkan daripada api neraka. Okey, sebab dia yang kedua ada pada ayat nombor 66. Ini sebab dia yang kedua. Diterangkan lagi kenapa dengan azab api neraka Jahannam tu. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu ialah apa? Tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Ini sebab yang kedua. Okey. Dapat tak dua sebab ni? Okey. Kita tengok dia, tafsir ayat ya sebelum kita tamatkan. Okey. Kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, Imam Sa'di kata apa? Ayat ni kenapa mereka doa? Dalam erti kata doa tu apa sebenarnya mereka minta tadi tu? Okey, maksudnya kata Al-Imam As-Sa'di dia kata seolah-olah mereka minta kepada Allah apa? Cegahlah neraka Jahannam tu dari kami, macam jauhkanlah neraka Jahannam tu dari kami. Bukan sekadar minta jauh saja, tetapi dengan cara dijaga kami ni dari segala faktor penyebab yang boleh memasukkan ke dalam neraka Jahannam. Boleh faham tak maksudnya? Bukanlah hanya bermaksud ya Allah jauhkanlah kami daripada neraka Jahannam. Tapi pada maksud doa itu, kata Syekh Sa'di, membawa maksud jauhkan juga ya Allah faktor-faktor penyebab-penyebab yang boleh tarik kami masuk ke dalam neraka Jahannam tu. Itu maksud dia. Dijaga dari segala faktor penyebab yang boleh masuk dalam neraka Jahannam. Lepas tu pula, macam mana maksud dijauhkan daripada azab neraka Jahannam itu juga adalah dengan apa? Melalui keampunan dari segala dosa. Maksud dia, penyebab masuk kepada neraka Jahannam ni juga adalah pada dosa. Neraka Jahannam ni kalau kita belajar, masuk neraka ni adalah faktor dia adalah dengan syahwat-syahwat. Okey, jadi minta kepada Allah supaya Allah
jauhkan kami daripada neraka jahanam ini membawa maksud apa? Apa sahaja penyumbang kepada kami masuk neraka jahanam, ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah. Okey, begitu juga, ya Allah, jauhlah kami daripada azab neraka jahanam ini melalui pengampunan daripada dosa yang kami buat, ya Allah. Okey. Jelas tafsir As-Sa'di, ulasan As-Sa'di. Okey, ada satu lagi. Mari kita tengok penjelasan satu lagi daripada tafsir As-Sa'di. Dia kata apa? Dia kata ayat 65, 66 ni adalah ungkapan doa dari mereka. Mereka ni siapa? Ibadur Rahman, dengan nada merayu kepada Allah. Okey, sebagai penjelasan kenapa mereka merayu kepada Allah, mengertikan, menunjukkan apa? Betapa berhajatnya mereka kepada Allah. Dekat sini. Betapa berhajatnya mereka itu kepada siapa? Kepada Allah. Dan doa itu juga merupakan kenyataan bahawa mereka itu tak ada kemampuan untuk menanggung azab tersebut. Kau faham tak maksudnya? Okey, yang pertama maksudnya, di sebalik maksud berdoa tadi sampaikan Allah letak ciri yang keempat, Ibadur Rahman, doa minta dijauhkan daripada azab api neraka jahanam. Ada dua sebab kenapa nak minta jauh daripada azab neraka jahanam. Yang pertama tadi, azabnya kekal, seburuk-buruk tempat tinggal. Okey, dalam erti berdoa tu sebenarnya menunjukkan kita ni sangat berhajat kepada Allah. Lepas tu kita ni takkan mampu untuk apa? Berada dalam azab neraka jahanam itu. Jadi kesimpulan dia adalah sebenarnya adalah sifat takut yang amat sangat terhadap azab neraka jahanam. Okay, so kita boleh amalkan doa ni. Ini juga dipanggil dalam doa Rabbana, Rabbana dalam Quran kan. Rabbana, depan dia ada Rabbana. Ni di antara doa, salah satu doa Rabbana. Okay. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan ayat ni. Kenapa kita nak lanjutkan? Kita nak bincang begini. Kenapa Ibadur Rahman ni dia doa minta jauh pada azab neraka jahanam, sedangkan mereka dah buat amal-amal lain, betul tak? Ciri pertama mereka buat, ciri kedua mereka buat, betul. Ciri ketiga mereka buat. Tapi kenapa mereka masih lagi ada perasaan takut kepada azab api neraka jahanam? Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Insya-Allah hari Isnin yang akan datang. Ada apa-apa pertanyaan? Jadi kalau tengok kita punya ringkasan nota ni dekat sinilah. Kejap ya. Ni kita dah sampai dekat sinilah. Okay, ni dah selesai. Nombor satu ni sudah selesai. Ini ayat 63. Nombor 2 ayat 63. Nombor 3 ayat 64. 64. Lepas tu yang kita sedang belajar ni, ini ayat, ini adalah sifat yang keempat. Ayat nombor berapa? 65. Dan ayat nombor 66. Okey, selesai. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu berikutnya nanti kita akan masuk ciri yang lainnya. Okey, ada apa-apa persoalan? Pertanyaan? Perlukah pengulangan ke di mana-mana? Mana-mana yang saya perlu jelaskan? Tuan-tuan? Ustaz Kak Syida tanya, maksud syahwat tu termasuk bab-bab duniawi ke? Iya, okey. Nak tahu tentang syahwat ni apa? Kejap. Nak tahu tentang syahwat begini. Pertama, dalam hadis memang ada disebutkan, dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahawa neraka ini penariknya adalah melalui syahwat-syahwat. Okey. Syahwat tu apa?
Syahwat ini adalah apa jua keinginan kita terhadap urusan-urusan duniawi. Okay, nak tahu contoh dia? Yang ni tuan-tuan kena buka antaranya. Okey, kalau kita buka dalam surah Ali Imran ayat nombor 14, muka surat 51, kita akan jumpa apa itu syahwat. Sebab setengah kita faham syahwat tu macam syahwat nafsu seksual saja. Tak sebenarnya. Syahwat ni dia luas maknanya. Okey, siapa yang buka muka surat nombor 51 surah Al Imran, cuba tengok ayat nombor 14 tu. Boleh bacakan tak? Nombor 14 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Terjemahan ayat dia apa, Kak? Dan dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Dekat ayat tu jumpa perkataan syahwat. Ada, Ustaz. Apa maksud syahwat dekat situ? Keinginan, apa yang diinginkan, keinginan. Ya, maksudnya apa sahaja keinginan daripada perkara duniawi. Keinginan kepada wanita, ingin nak anak pun termasuk dalam syahwat. Termasuklah harta-harta daripada emas, perak. Kalau dulu kuda, zaman sekarang mungkin suka kepada kenderaan-kenderaan, gadget-gadget tu, pinggan mangkuk, periuk, belanga, semua-semua tu termasuk dalam keinginan lah. Contohnya. Tapi bukan maknanya tak boleh. Tapi keinginan yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Cara nak dapatkan dia itu salah. Menyebabkan kita lalai pada Allah. Itu adalah syahwat. Itu jawapan tadilah seperti soalan yang Kak Syirah tanya tadi. Syahwat. Soalan di Facebook sebenarnya. Soalan apa? Dia tanya? Soalan di FB ni, seorang muslimah memberi salam kepada seorang muslim yang bukan mahram. Adakah ini dibolehkan? Nabi SAW pernah juga memberi salam kepada perempuan-perempuan. Kita sampai dah? Cuma jawapan dia adalah tengok kepada kesan dia. Kalau ia boleh membawa kepada fitnah, boleh membawa kepada timbulnya perkara-perkara yang salah, syak wa sangka, maka elakkanlah untuk memberi salam kepada yang bukan mahram. Bukan tak boleh. Kalau guru-guru kan, kalau kita mengajar ke guru, kita bagi salam, boleh tak? Bagi kepada yang bukan mahram juga tu. Bagi salam. Bukan tak boleh, boleh. Cuma lihat kepada konteks, suasana, kesan dia. Dia bukan dibolehkan secara total begitu. Itulah wallahu ta'ala. Ustaz, kalau bagi jawab soalan tu kita kena lafazkan ke dalam hati je boleh? Kalau jawab salam tu kan, kita boleh lafaz, mana kita sebut waalaikumsalam dekat. Maksudnya bagi orang boleh. terdengar ke? Dia menjawab. Perlahan pun boleh, kuat pun boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Jadi dia dilafazkan lah. Suara kuat pun boleh, suara perlahan pun boleh. Ya, jawab dia. Wallahu ta'ala.
Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, kita sambung insya-Allah pada minggu depan dengan perbincangan beberapa lagi sifat ibadur rahman insya-Allah. Jadi dengan kadar ini saja yang mampu kita sama-sama pelajari. Moga-moga perbincangan kita pada petang ini, interaksi dua hala, pandangan tuan-tuan, soalan tuan-tuan perempuan, semua itu moga-moga Allah memberikan keberkatan, ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair kepada penganjur kita jemaah Ahsanu Amala di atas penganjuran majlis ilmu kita pada setiap pertemuan kita Isnin dan juga Selasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kelemahan, kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Banyak walaupun kita cuma dapat tambahan 3 lah hari ni. Sifat Rahman number yang keempat kan kita dapat. 3 dengan 4, okey. Kita dapat hari ni, kita tertutup buku. Sifat ketiga tu ayat 64. Kita dapat tadi. Kemudian Ustaz jelaskan tentang kelebihan solat malam, dan dalam kelebihan solat malam ni dah dapat ciri yang keempat dan kelima. Ustaz. Salat malam ni ciri ketiga. Tapi dalam tu tadi ada yang pada ayat Betul. Itu kelebihan. Ayat ke-65 dan ke-66. Termasuk sekali yang takut kepada azab. Yang ciri keempat lah maknanya. Takut kepada azab ciri keempat, betul. Ciri keempat. Kita dapat 4 ciri ibadah Rahman melalui 2 ciri tu. Satu ciri tu ada dalam solat malam. Dalam contoh solat malam yang tak bagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma.